Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, apabila umatku melakukan 15 perkara, maka terbukalah pada mereka bala yang akan menimpa. Apabila ditanya apakah bala itu, wahai Rasulullah, baginda menjawab, apabila harta negara menjadi milik golongan tertentu sahaja, apabila amanah yang dipertanggungjawabkan dilihat sebagai peluang mendapat keuntungan, membayar zakat dianggap merugikan, lelaki taat kepada isteri dan menderhaka kepada ibu, seseorang itu memuliakan kawan dan bapa dianggap hina, berlaku suara hingga bingar di dalam masjid, orang yang menjadi pemimpin terdiri daripada manusia yang hina dan jahat, seseorang itu dimuliakan kerana takut dengan kejahatan yang dilakukannya, ramai orang meminum arak tanpa sekensil, ramai lelaki yang memakai sutra termasuk tali leher, munculnya ramai penyanyi wanita yang diiringi muzik yang mengasyikkan, orang yang terkemudian mengutuk umat yang lalu, banyaknya pelaku penzinaan, terangkatnya ilmu pengetahuan agama dan syariat dan banyaknya kejahilan, lelaki belagak seperti perempuan dan sebaliknya. Jika ini terjadi, suatu suasana panas atau gerhana berat atau satu kegagalan besar akan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, dengan kebesaran dan kudratnya dapat kita bersiaran pada Jumaat yang barakah ini. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat serta muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Para penonton yang dikasihi sekalian, pesan Ibnu Abbas radhiyallahu an, hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti mati. Cintailah siapa saja yang kamu senangi, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja yang kamu kehendaki, sesungguhnya engkau akan memperoleh balasannya. Dan ingatlah bahawa di sebalik kesulitan itu sentiasa akan timbul kesenangan. Al-Hidayah minggu ini akan meneruskan perbincangan topik hikmah di sebalik musibah bahagian kedua yang telah dirakamkan di tapak Carnival TV3 Seremban, Negeri Sembilan bersama berbahagia Dr. Sharifah Hayati Said Ismail dan kru Al-Hidayah melalui segmen Mencari Berkat. Satu benda yang kadang-kadang kita lupa nak bagi nasihat, lupa nak ingatkan. Satu daripadanya perempuan selepas ni antaranya lah yang boleh kita buat. Anak kita nak melangkah, anak kita nak makan, anak kita nak belajar, anak kita nak ke mana-mana. Jalan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kata Rasulullah SAW, sesiapa tidaklah di kalangan hamba-Ku yang apabila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah memerintahkan malaikat untuk menulis baginya 400 kebajikan. Jadi apa agaknya 400 kebajikan itu, tuan-tuan? Mudah-mudahan jalan dia dipermudahkan. Mudah-mudahan antara kebajikannya dia dilindungi. Mudah-mudahan akalnya dicerahkan oleh Allah SWT berkat daripada usaha dia. Jadi mungkin itu dua perkara yang kita jangan lupa, iaitulah persoalan muhasabah diri, tengok balik apa silap, dan yang kedua nilai nyawa, terutamanya anak-anak dan mereka yang terdekat dengan kita. Betul tu ya, doktor. Daripada musibah yang menimpa orang lain, kita seharusnya mengutip sebagai hikmah untuk diri kita sendiri, untuk menambahkan lagi kebaikan ataupun keharmonian dalam rumah tangga sebelum terlambat. Betul. Ya, doktor. Dan saya ingin memetik ya, doktor, melalui surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya akan kami uji kalian dengan beberapa ketakutan kepada musuh, kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dalam harta benda dan kehilangan beberapa nyawa serta hasil tanaman. Namun berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi melalui surah ini Allah SWT menjanjikan nikmat yang berlipat kali ganda jika umatnya bersabar dengan ujian menimpa mereka. Jadi apakah nasihat doktor, cara terbaik untuk melekatkan kesabaran dalam diri seseorang? Mungkin bukan hanya pada mereka yang ditimpa musibah, sebaliknya bagi persiapan bagi yang tidak belum menerima apa-apa keadaan sebegitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Raja. Satu daripada pengajaran juga, tuan-tuan dan puan-puan, yang patut kita ingat dan kita beringat-ingat,
ialah apabila Allah uji kita dengan malapetaka, musibah dan sebagainya, sebagaimana yang disebut di dalam surah yang dibacakan tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 155, apabila Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu daripadanya yang disebut oleh Allah SWT, apabila seseorang itu diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan nyawa yang hilang, dengan tumbuh-tumbuhan, Allah nak lihat wa basyiris sabirin. Allah nak lihat dan Allah nak perhatikan sejauh mana kekuatan kita, iaitulah ketahanan jiwa melalui sifat sabar, antaranya dengan mengajar kita menyebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kita datang daripada Allah dan kita pulangkan segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkataan ataupun kalimah yang disebut sebagai kalimah istirja, yang ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu daripada caranya ialah menyebut di dalam hati kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang meninggal aja kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi apabila berlaku sesuatu malapetaka, kita juga sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun begitu tuan-tuan dan puan, yang penting untuk membolehkan lidah kita satunya menyebut perkataan yang diajar oleh Allah SWT ini, ialah pertama terlebih dahulu sifat tu ada dalam diri kita. Sifat tabah, sifat sabar. Kita yang melihat, kita tak rasa, tapi kita harus belajar daripada apa yang kita lihat. Kita harus, kalau kita ada ketahanan dan ketabahan, kesabaran yang tinggi, kita diajar oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajar mereka yang ditimpa musibah. Kata Rasulullah SAW, tuan-tuan, puan-puan, apabila seseorang itu ditimpa kesusahan, ditimpa ujian, musibah dan sebagainya, jangan lupa nasihati mereka dua perkara. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Maknanya, musibah itu perlu kita ingat, dekatkanlah diri dengan Allah. Ingatlah dengan Allah. Jangan sampai musibah menyebabkan kita persoalkan. Kenapa benda ni jadi ke aku? Kenapa tak jadi ke orang lain? Ya, kenapa ini menimpa aku? Berkeluh kesah dengan apa yang kita timpa, apa yang kita terima. Ya, sehingga seolah-olah mencabar kekuasaan Allah SWT. Satu, yang Nabi kata, kita apabila kita tak hadapi, tapi kita, kekuatan kita menyebabkan kita mampu bercakap dengan orang, ingat Allah. Satu. Yang keduanya, bersabarlah. Ni dua benda. Kalau kita nampak orang, belum kita bantu apa lagi, bantu dengan mulut, kita kata, bawa bersabar. Tapi kadang-kadang ya raja, dua benda ni lah yang orang kita takut sebut. Kalau kita sebut, cakap kat orang yang kena rumah runtuh, cakap kat orang yang ada musibah, ingat Allah banyak-banyak. Dia kata, ni ustazah manalah pula datang ni, dia kata. Seolah-olah benda macam tu hanya orang agama je boleh sebut. Tak. Apapun bentuk ujian yang menimpa kita, ingat Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang daripada Allah, balik kepada Allah. Walaupun maksudnya kita yang buat kesalahan itu. Ya betul. Apa yang berlaku itu juga disebabkan oleh tangan kita sendiri. Ya. Tapi kita niat bahawa musibah ini pulangkanlah. Maknanya Allah jaga. Allah lindung kita. Yang kedua juga yang orang kita takut sebut ialah, oh sabarlah, tu takut nak sebut. Ya, takut nanti orang kata, yelah rumah kau tak hancur, anak kau tak hilang, bolehlah suruh sabar-sabar. Itu dia macam tu. Jadi kita pun takut nak sebut dua perkataan itu. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bercakap tentang persoalan sabar, sabar itu adalah perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran. Bukan kita cipta perkataan sabar. Kita mungkin kata tabah, tetapi di dalam Al-Quran Allah sebut perkataan sabar. Maknanya perkataan sabar itu suci. Maknanya perkataan sabar itu satu tips yang besar dalam hidup kita. Bawa sabar dalam hidup kita ni besar khasiatnya. 1001 macam khasiat. Dia perkataan duk dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. As-sabru sawabul jannah. Sabar itu ganjarannya syurga.
Dan macam-macam lagi antaranya ayat dalam surah Al-Baqarah yang baca tadi. Banyak ayat yang Allah sebut supaya manusia bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau mungkin kita tidak ada perasaan atau kurang nipis perasaan sabar, mengapa tidak kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Ismail. Setiap Nabi itu punya kesabaran yang hebat. Nabi Ayub sabarnya hebat. Apabila dia kena penyakit dan sebagainya, sabarnya tinggi. Sampai akhirnya hilang penyakitnya. Anak mati, akhirnya kerana sabar Allah gandakan keturunannya. Sabar ini banyak khasiatnya. Antaranya yang boleh kita lihat dan kita ambil pengajaran ialah kesabaran Nabi Ismail. Apabila ayahnya kata dekat Nabi Ismail yang dalam lingkungan umur 7 tahun, yang kita dengar, yang kita baca dalam peristiwa kurban, yang kita baca dalam surah Safat ayat 102. Puan-puan, ambil iktibar. Tuan-tuan, ambil iktibar. Cerita ni bukan cerita pengorbanan, erti korban, pengorbanan sahaja. Cerita dalam cerita pengorbanan itu ada cerita kesabaran yang tinggi. Kata Nabi Ibrahim di dalam surah Safat, Qala, kata Ibrahim, Ya bunayya, wahai anakku, Inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur ma tara. Aku dapati dalam mimpiku aku menyembelih engkau, wahai anakku. Apa pandangan engkau? Kita nak tengok kesabaran Nabi Ismail menjawab apabila Abah kata, Abah nampak dalam mimpi Abah sembelih kamu. Apa pandangan kamu? Lalu kata anak tadi, Qala, berkatalah Ibrahim, Ya abati, wahai ayahku, faf'al ma tu'maru, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Buatlah Abah apa yang diperintahkan dan Abah akan mendapati saya tergolong di kalangan anak yang sabar. Perkataan sabar disebut oleh Nabi Ismail. Tuan-tuan cuba bayang, bapa cerita bapa nak sembelih anak dan anak boleh menjawab dengan perkataan sabar. Sampai orang nak sembelih pun cerita sabar. Nak kena bunuh, nak mati ni nak cerita sabar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambil iktibar. Kalau tak ambil iktibar, kita boleh jadi escapism. Dia anak Nabi. Bolehlah dia kata gitu, ya. Kita takkan dapat apa-apa kalau kita kata gitu. Tetapi kita lihat bagaimana pengajaran itu diturunkan kepada masyarakat untuk kita ambil pengajaran. Tidak sekadar dia sebut di bibir, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati dia kemudian yang menunjukkan kesabarannya apabila ayahnya nak menyembelih dia. Dia cerita ke ayah dia kaedah-kaedah nak menyembelih. Dia cakap ke abah dia yang saya baca di dalam riwayat tak kurang daripada 10 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang menunjukkan tingginya kesabaran Ismail. Hatinya sabar sampai mulutnya boleh keluar kata. 1, Abah, nanti kalau Abah nak sembelih saya, Abah ikatlah tangan dan kaki saya supaya saya tidak menyusahkan Abah. Subhanallah. Dia pula boleh ajar Abah, dia suruh ikat tangan, ikat kaki. Nanti Abah nak sembelih, saya tak susahkan Abah. Tuan-tuan, hebatnya jiwa Nabi Ismail yang dia kata tadi, satajiduni insyaAllah minas sabirin. Tabah, kuat. 1, 2 dia kata ke Abah, Abah, nanti Abah tundukkan muka saya ke tanah supaya apabila Abah nak menyembelih tak nampak muka yang nanti boleh menyimbolkan kepiluan di dalam hati. Tuan-tuan, boleh kita kata macam tu? Anak umur 7 tahun dalam riwayatnya lingkungan itu dah boleh bercakap benda macam ni. Artinya anak juga perlu diajar sabar. Artinya kalau umur kita 36, kalau umur kita 46, kalau umur kita 56, kita tak belajar sabar, tuan-tuan. Malu kita kepada Nabi Ismail. Apa dugaan kita? Nak kena bunuh? Tak ada langsung. Nabi Ismail punya sabar. Dia kata, Abah, nanti yang ketiga dia kata, Abah lapik baju Abah supaya darah itu nanti tidak merecik ke baju. Yang kalau nanti merecik ke baju, Abah balik, Mak tengok, ibu tengok, Umi tengok baju Abah ada darah akan menimbulkan kesedihan di dalam hatinya. Subhanallah, sabar dia bukan untuk diri dia, tetapi sabar dia mengajar dan ingat perasaan orang lain.
Dia bayangkan perasaan ibu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti abah balik, saya tak ada, yang ada baju berlumuran darah. Maka lapik bah baju itu. Yang keempat, apa kata Nabi Ismail lagi? Abah jangan cerita dekat Umi, abah ikat tangan dan kaki saya, nanti Umi sedih, kata dia. Tuan-tuan, hebat. Kita belajar banyak sabar daripada cerita-cerita Nabi. Dia sebut lagi, saya sebut dengan cepat je lah ya. Dia kata lagi, abah asah pisau tajam-tajam kerana sakaratul maut amat dahsyat. Tuan-tuan, begitu ya hebatnya manusia. Sebab itu apabila Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya, pada ketika itulah Allah memerintahkan, buka pintu langit. Tengok bagaimana ketaatan dan kesabaran. Taatnya bapa, sabarnya anak. Buka pintu langit, malaikat. Tengok bagaimana hambaku boleh menunjukkan ketaatan. Lihat bagaimana hambaku boleh menunjukkan kesabarannya. Yang dulu apabila aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, malaikat kata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa nak jadikan manusia? Kenapa nak jadikan Nabi Adam dan seterusnya manusia ini yang nanti akan menyebabkan pertumpahan darah dan sebagainya? Tengok, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sujudlah malaikat melihat ketakwaan, ketaatan, kesabaran ayah dan anak tadi, tuan-tuan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan topik menarik ini pada minggu hadapan. Saudara yang dimuliakan, kita sebagai insan kerdil perlu sentiasa mencari pengisian rohani agar tidak merasai kekosongan jiwa. Apa yang terjadi pada 26 Disember lalu ternyata berjaya mengejutkan kita dari terus dibuai mimpi yang indah. Hidup di dunia ini hanya persinggahan, akhirat jua kekal abadi. Bersama-samalah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada bencana yang telah meragut lebih 100,000 nyawa penduduk di rantau Asia, yang mana Malaysia turut merasai tempias serangan arus ganas itu. Al-Hidayah berehat seketika, kembali selepas ini.